Salam sejahtera, anda sedang menonton Awani Global bersama saya, Naila Huda. Pada minggu lepas, Kabinet bersetuju untuk menubuhkan sebuah pasukan petugas khas bagi mengkaji semula kes Batu Putih. Dan ini mencetuskan pelbagai persoalan mengenai kedaulatan negara di kawasan berkenaan. Namun, pada masa yang sama, isu ini juga dilihat dipolitikkan oleh pelbagai pihak. Jadi, adakah isu Batu Putih ini sekadar isu politik? Adakah usaha negara untuk menjaga dan mengutamakan kedaulatan negara ini patut ditumpukan ke isu-isu lain? Jadi Awani Global pada jam ini ingin mendapatkan pandangan pakar. Sudah bersedia bersama saya Profesor Madya Dr. Muhammad Hazmi Muhammad Rusli, pensyarah kanan di Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum Prof. Terima kasih bersama saya dalam Awani Global. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana mengundang saya. Prof, kita nak melihat kepada usaha untuk menyemak semula keputusan di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ ini yang perlu dibuat dalam masa 10 tahun selepas keputusan pertama dikeluarkan, iaitu kalau bagi kes Batu Putih ini adalah pada 23 Mei 2008 dan kita sudah pun melepasi tempoh 10 tahun iaitu pada 2018. Adakah Malaysia masih lagi mempunyai ruang atau peluang untuk menyemak semula keputusan ini ataupun ini sudah tidak lagi relevan? Jawapan mudah saya, tidak. Kita dah kehilangan Batu Putih selama-lamanya. Salah satu je cara, Naila, kalau kita nak dapatkan Batu Putih, ada satu je cara. Singapura bergabung semula dengan Malaysia, which I think takkan berlaku. Jadi, saya ingin mempermudah jawapan untuk soalan tersebut. Kita telah hilang. Batu Putih bukan lagi milik kita. Kalau dulu pun pernah ICJ sewaktu membuat keputusan pada tahun 2008 ada menyebut Batu Putih itu sebenarnya pernah menjadi sebahagian daripada kedaulatan Kesultanan Johor. Pada waktu itu Malaysia belum ada lagi, tetapi akhirnya setelah berlaku beberapa rentetan sejarah selepas itu, ICJ menetapkan Batu Putih bersama Singapura dan kita mampu untuk menyemak semula sekiranya ia dilakukan kurang daripada 10 tahun setelah keputusan dibuat. Ini dinyatakan dengan jelas dalam perkara 61/5 Statut ICJ yang mengatakan tiada permohonan semakan boleh dilakukan selepas 10 tahun. Jadi ini adalah tahun 2021, dah 13 tahun kalau tak salah saya. It's time for us to move on. Ini adalah waktu untuk kita terus maju ke depan dan memikirkan langkah seterusnya untuk memastikan kedaulatan negara terjamin dan terjaga dengan baik. Jadi melihat kepada tiadanya ruang dan peluang lagi untuk Malaysia menuntut kepulauan ini, mungkin ada cara lain selain daripada Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ? Langkah seterusnya, sebab kita tahu kita dah hilang Batu Putih, kita kena akui fakta tu. Tapi kalau kita tengok balik pada tahun 2008, sebenarnya Republik Singapura bukan hanya menuntut Batu Putih, mereka menuntut Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan, dalam bahasa Inggeris Petra Branca, Middle Rocks dan South Ledge. Tapi ICJ hanya memberikan kedaulatan Batu Putih kepada Singapura, tetapi Batuan Tengah milik kita. Tubir Selatan belum ditentukan lagi. ICJ tak pernah menetapkan milik siapakah Tubir Selatan itu. Jadi kalau menurut saya sekarang ni, ICJ itu sudah di belakang 2008. Dulu kita pernah pada tahun 2017 ingin membuat interpretasi penghakiman di ICJ, tapi itu juga sudah ditarik balik. Kalau menurut pengamatan saya, bagi tujuan mendapatkan interpretasi penghakiman, sebagai contoh Tubir Selatan milik siapa, sepadan negara di antara Malaysia dan Singapura dilukis bagaimana di kawasan Batu Putih dan Batuan Tengah, pada hemat saya itu tak perlulah kita pergi sampai ke ICJ. Cukuplah perbincangan di antara dua negara. Mengapa penting untuk kita move on daripada isu Batu Putih ni? Kerana kita tak boleh ingat benda yang kita telah hilang. Kita kena terima hakikat dan sekarang ini apa yang paling terbaik untuk kita lakukan, apa yang paling baik untuk kita lakukan adalah untuk melukis garis sempadan yang tetap di antara Batuan Tengah dan Batu Putih. Cuba Naila bayangkan, ada dua buah rumah, satu di kawasan yang lapang. Satu rumah tu dah jadi milik Singapura, satu lagi rumah atau bangsa atau pondok, kita katakan begitu, milik dua-dua pondok. Satu pondok milik Singapura, pondok yang satu lagi milik Malaysia. Tapi kawasan halaman itu belum ada pagar dan boleh dituntut oleh sesiapa.
bukankah cara yang paling baik adalah untuk kita memastikan ada pagar di antara dua-dua pondok ini. Mengapa saya gunakan pondok? Kerana Batu Putih dan Batuan Tengah ni pada khidmat saya bukanlah pulau. Kerana mengapa saya panggil dia, mengapa saya gelarkan kedua-dua feature maritime ni sebagai batuan? Kerana pulau adalah seperti Pulau Langkawi, Pulau Tioman yang boleh menurut perkara 121 kurungan 2 UNCLOS, pulau adalah sebuah daratan kecil yang timbul sewaktu air pasang dan boleh menjana kehidupan ekonomi secara tersendiri. Jadi cuba Nailah tengok, kalau Batu Putih tu kita terus panggil Batu Putih, kita jadi katakanlah dia sebuah pulau tanpa rumah api Horsburgh tu, bolehkah manusia hidup di situ dan bolehkah ianya menjadi sebuah kawasan yang orang jadikan penempatan? Jadi kalau kita tengok Langkawi, Tioman itu semua bolehlah, dia ada pokok kelapa, dia ada sungai yang mengalir, tapi Batu Putih ni kalau dia hanya batu. Sama juga dengan Batuan Tengah. Dan satu lagi, kalau kita terus menggelarkan, ini saya ingin berkongsilah kepada penonton sekalian, kalau kita terus panggil Batu Putih ni Pulau Batu Putih, ia akan menimbulkan masalah kepada kita satu hari nanti kerana secara tak langsung kita mengakui Batu Putih ini pulau, bukan batu. Jadi bila dianya adalah pulau, menurut Undang-Undang Laut Antarabangsa, Singapura bukan sahaja boleh tuntut wilayah laut sejauh 12 batu nautika daripada pesisir atau garis dasar Batu Putih, tapi boleh juga menuntut EEZ sehingga 200 batu nautika. Jadi kita tepuk dada kita sendiri. Adakah kita ingin itu berlaku? Dan apabila Singapura boleh menuntut EEZ di Laut Cina Selatan yang berdekatan dengan Batu Putih, ianya akan bertindan dengan tuntutan EEZ yang kita boleh tuntut daripada pesisir pantai timur Johor. Adakah kita ingin perkara sedemikian berlaku? Jadi untuk jawab soalan Nailah tadi, memang saya setuju kita harus move on. Kita boleh pergi ke ICJ untuk dapatkan interpretasi penghakiman bagi isu ini, tapi saya rasa cara yang terbaik bukanlah untuk pergi ke ICJ sekali lagi, tapi untuk kita berbincang dengan Singapura. Nombor satu, kita tentukan sempadan maritim yang jelas di antara Batuan Tengah dan Batu Putih, seperti mana jelasnya sempadan Malaysia dan Singapura di Selat Johor. Kita tahu sempadan kita di mana di Selat Johor, tapi di antara Batu Putih dengan Batuan Tengah belum ada lagi. Dan nombor dua, kita tak boleh lupa bahawa ICJ tidak pernah menentukan Tubir Selatan itu milik siapa. Tubir Selatan ni pula, dia lain sikit. Dia bukan pulau, dia bukan batu, tapi menurut Undang-Undang Laut Antarabangsa, perkara 13, Tubir Selatan ini adalah low tide elevation. Batuan yang hanya akan muncul sewaktu air surut. Dan batuan, kalau dia low tide elevation, kita panggil LTE, dia tak boleh menghasilkan wilayah laut 12 batu nautika ataupun EEZ. Apa yang boleh digunakan adalah low tide elevation ni boleh digunakan sebagai titik dasar atau baseline bagi sesebuah negara untuk mengukur wilayah lautnya. Jadi, adakah kita akan membiarkan Tubir Selatan terlepas ke Singapura juga? Adalah lebih baik memandangkan secara geografi Tubir Selatan terletak lebih berdekatan dengan Batuan Tengah untuk Malaysia memastikan Tubir Selatan jatuh di dalam kawasan kedaulatan milik Malaysia. Okey, agak teknikal tapi sangat menarik dan sebenarnya bagi saya dan pastinya semua penonton sekarang ini banyak pengetahuan baru tentang kawasan ini. Saya nak berbalik kepada pengkategorian pengklasifikasian kawasan ini sama ada sebagai kepulauan ataupun sekadar batu-batuan sahaja. Setakat ini kalau secara sahnya bagaimana kawasan ini dikategorikan atau diklasifikasikan dan bagaimana untuk kita move on secara sah bukan sahaja dalam our collective memory tetapi secara sahnya untuk benar-benar mengisytiharkan kawasan ini sekadar sebagai kawasan batu-batuan sahaja. Okey, soalan yang sangat menarik Rala. Soalan ini sangat menarik. Okey, kita kena tengok kalau apa-apa pun Malaysia adalah negara yang telah menjadi negara anggota United Nations Convention on the Law of the Sea, negara yang telah menandatangani Convention Undang-Undang Laut Antarabangsa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi kita kena lihat apakah definisi pulau. Seperti yang saya sebut dalam jawapan tadi, definisi pulau di bawah convention ini menurut perkara 121 kurungan 1 dan kurungan 2 adalah sebuah pulau adalah sebuah daratan yang muncul
di tengah laut, tidak tenggelam sewaktu air surut, dan pulau ini boleh, dalam term yang digunakan, can support economic life of its own. Boleh menyokong kehidupan ekonomi dengan cara tersendiri tanpa perlu membina apa-apa di atas pulau tersebut. Sebab tu saya tak pernah mengklasifikasikan Batu Putih sebagai pulau. Dan saya kurang setuju kalau kita terus memanggil Batu Putih Pulau Batu Putih. Kerana ianya bukan pulau. Kerana dia adalah sekadar batu. Tanpa rumah api Horsburgh tu, ianya akan jadi sekadar batu maritim yang hanya boleh menjana 12 batu nautika wilayah laut. Jadi untuk jawab soalan Nailah tadi, ini kepulauan ke atau tidak? Menurut saya bukan kepulauan, ia hanyalah gugusan batu-batuan. Kepulauan kita kena lihat, kalau dalam geografi dunia, Kepulauan Melayu itu kepulauan yang di mana negara Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina terletak sekarang, itu adalah kepulauan. Malay Archipelago sebagai contoh. Tapi kalau sekadar batu yang dipersetujui definisinya di dalam perkara 121/1 dan -2 dan -3 juga, Konvensyen Undang-Undang Laut Antarabangsa 1982. Jadi kita tak patut panggil dia kepulauan, ianya adalah gugusan batu-batuan. Dan seperti yang saya cakap tadi pun, Batu Putih adalah batu yang boleh menjana 12 batu nautika wilayah laut. Sama juga seperti Batuan Tengah, tapi tubir selatan pula, ianya sekadar low tide elevation, batu yang muncul ketika air surut, dan ini tidak boleh menjana, tubir selatan sendiri tidak boleh menjana 12 batu nautika wilayah laut sekiranya tubir selatan itu masuk dalam sebahagian daripada wilayah Malaysia. Dia hanya boleh digunakan untuk melukis garis dasar bagi mengukur wilayah laut. Itu sahaja. Okey, sebelum kita beralih ke tubir selatan, satu lagi soalan mengenai dengan Batu Putih ini. Setengah pihak mungkin bukan hanya argue ataupun menimbulkan beberapa persoalan tentang Batu Putih ini dari sudut kedaulatan, tetapi mereka juga menekankan kepentingan ekonomi. Adakah ini logik bagi Prof melihat kepada kawasan ini, bagi Prof melihat hanya sebagai batu, bukan satu pulau. Jadi kepentingan ekonomi, adakah ini satu argumen yang logik bagi Prof atau relevan? Memang kalau kita lihat dari sudut dianya lebih kepada kalau bila kita ada kedaulatan ke atas sesuatu kawasan, sudah pasti kita akan menguasai kekayaan ekonomi dalam kawasan tersebut. Sebagai contoh, Batu Putih ni kalau saya pernah terbaca sewaktu tahun 2008, waktu tu saya masih lagi di bangku universiti, saya ada terbaca bahawa sebelum Batu Putih itu menjadi milik Singapura, banyak nelayan yang tangkap ikan, nelayan Malaysia yang tangkap ikan di situ, dan sekarang kawasan itu tidak menjadi milik kita lagi. Jadi kesilapan yang kita lakukan, kita hanya, kebanyakan orang hanya melihat Batu Putih tu adalah sekadar batu. Betul, dia batu. Kalau batu di daratan, ia tak menjadi masalah kerana batu di daratan itu milik wilayah kita. Tapi ni batu di tengah laut yang menjadi tuntutan negara lain juga. Kita harus ingat, menurut Konvensyen Undang-Undang Laut Antarabangsa, pulau atau batu yang berada di tengah laut itu akan menjana wilayah laut. Dan kalau di pulau, menjana bukan saja wilayah laut tapi wilayah EEZ juga, yang mana negara mempunyai hak berdaulat untuk menangkap ikan di kawasan EEZ. Tapi di wilayah laut ada kedaulatan. Jadi itu kepentingannya. Dia dua. Bila kita dapat kedaulatan di kawasan tersebut, bukan sahaja kita dapat menjaga kawasan itu menjadi wilayah negara kita, kepentingan ekonomi pun kita dapat juga. Sebagai contoh, Singapura setelah dapat Petra Branca, apa yang dia lakukan? Dia besarkan kawasan, dia tambak tanah di situ, dan pada waktu yang sama mereka mengirim pakar-pakar selam untuk terjun ke laut mencari kekayaan yang telah ditinggalkan pada waktu silam, kerana kawasan perairan berdekatan dengan Petra Branca adalah kawasan alur perkapalan yang sangat sibuk dan mereka terjumpa pelbagai artifak. Jadi semuanya bermula daripada kedaulatan. Sekiranya kawasan Petra Branca itu katakanlah menjadi milik kita, pelbagai benda kita boleh buat. Dan kalau dulu kita tak pernah kalah kes Petra Branca dan ianya kekal menjadi milik Malaysia,
wilayah Singapura hanya akan berakhir di Pulau Singapura sahaja. Dengan Singapura memenangi Batu Putih, Singapura sekarang berpotensi memiliki wilayah laut di selatan Laut Cina Selatan yang mungkin bertindan dengan wilayah laut yang kita tuntut juga. Jadi kita lihat hanya dengan sekadar batu kecil bersaiz padang bola sepak, Singapura telah boleh dalam bahasa Inggeris extend, memperkembangkan wilayah kedaulatannya bukan sekadar di Pulau Singapura tapi juga di selatan Laut Cina Selatan. Okey. Tadi Prof ada menekankan kepentingan untuk kita menetapkan garisan sempadan yang lebih jelas antara pondok-pondok ini kan. Apa ruang kerjasama atau rundingan yang patut Malaysia adakan dengan Singapura dengan kawasan ini? Baik, mengapa saya gelar pondok? Ini saya kena justify jugalah, saya kena jelaskan. Saya gelar pondok kerana ia bukan rumah. Pulau itu rumah pada saya lah. Tapi kalau ia sekadar batu, ia pondok. Kalau low tide elevation mungkin sekadar bangsal. Itu cara saya imagine macam mana keadaannya di situ ya. Dan apakah yang boleh dilakukan? Adakah Singapura, macam tadi soalan Nailah, boleh tak kita membuat perbincangan untuk menetapkan garis sempadan? Ini adalah perkara yang biasa dilakukan oleh mana-mana negara di dunia. Sebagai contoh, Australia dan Indonesia telah berjaya menyelesaikan. Australia dan Indonesia ni negara yang sangat besar. Sangat-sangat besar kalau dibandingkan dengan Malaysia. Australia dan Indonesia dengan wilayah laut dan EEZ, kontinen pelantar benua yang sangat besar, mereka telah berjaya menyelesaikan sepadan maritim di antara kedua-dua negara dan tidak menjadi masalah langsung untuk mereka berbincang. Sama juga dengan kalau kita boleh selesaikan masalah perbatasan sepadan maritim di antara Malaysia dengan Singapura di Selat Johor, kenapa tak boleh juga berbincang di sini? Dan Malaysia di Thailand pun kita telah selesaikan, Malaysia dengan Vietnam pun kita telah selesaikan. Semua ini dari sudut perbincangan. Malaysia dengan Indonesia pun ada bahagian yang telah selesai. Jadi apa yang saya ingin nyatakan di sini, perbincangan adalah salah satu cara yang efektif kerana apa? Kerana kedua-dua negara boleh memberikan pandangan mereka masing-masing bagaimana untuk melukis garis sepadan supaya kedua-dua boleh mencapai ke arah win-win situation. Bayangkan kalau kita pergi ke ICJ semata-mata untuk dapatkan interpretasi penghakiman bagaimana untuk tentukan nasib Tubir Selatan, dan katakanlah ICJ kata Tubir Selatan milik Singapura atau milik Malaysia, ini pasti akan menimbulkan satu rasa yang tak senang. Jadi saya rasa di antara Malaysia dan Singapura. Jadi cara yang paling baik adalah untuk menyelesaikan masalah secara perbincangan dulu. Dan kali terakhir kalau tak salah saya, perbincangan di antara Malaysia dengan Singapura untuk melukis garis sepadan di antara Batuan Tengah dan Batu Putih adalah pada tahun lepas, betul-betul sebelum pengumuman PKP. Jadi memandangkan kita telah sedikit demi sedikit bebas dan boleh mula hidup seperti dulu, apa salahnya kita kerajaan menumpukan pula untuk menetapkan garis sempadan, sebab garis sempadan maritim ini adalah asas bagi mempertahankan kedaulatan negara. Prof, sebelum kita nak melihat langkah ke hadapan, mungkin kita kena ada moment of self-reflection dulu, lihat dulu langkah-langkah sebelum ini. Ini mungkin satu pandangan yang disuarakan oleh Ketua Eksekutif ISIS Malaysia, Harizal Hazri, dalam satu temubual yang diadakan bersamanya. Beliau berpandangan penubuhan pasukan petugas khas ini memberi ruang untuk Malaysia menilai semula strategi atau kesilapan yang pernah dibuat sebelum ini. Jadi bercakap tentang kawasan di Selat Johor ini, apa Prof melihat kesilapan Malaysia ataupun sebenarnya kita dah melakukan sebaik mungkin usaha kita, tetapi mungkin ada ruang untuk penambahbaikan kalau kita nak bergerak ke hadapan dan adakan dialog kerjasama seperti yang Prof katakan itu, apa kesilapan kita? Okey, yang mengenai kalau untuk apa yang saya faham tadi, kalau di Selat Johor saya kira kita tidak ada masalah dari segi penetapan sepadan kerana daripada kalau tak salah saya dari Tuas sehinggalah ke Pengerang telah ditentukan sepadan maritim, kecuali di kawasan yang pada tahun 2019 kita ada, ini isu lain pula lah, adalah kawasan yang belum selesai lagi. Tapi kalau kita berbalik kepada Batu Putih, ya, saya rasa sejak kita kalah, kita sebenarnya bukanlah kalah secara total. Kita kehilangan Batu Putih, bukan hanya memang kehilangan. Jadi tapi kita masih ada Batuan Tengah. Tubir Selatan kita tak tahu milik siapa lagi. Jadi memang perlu kita pastikan
macam bagaimana kita boleh mengalami kekalahan di sebalik pelbagai wang kerajaan yang telah, wang pembayar cukai yang telah digunakan untuk menampung kos kepergian ke ICJ untuk membayar peguam-peguam antarabangsa yang tersohor. Saya dapat bayangkan, saya tak tahu, saya tak ada maklumat mengenai itu, tapi saya dapat rasakan jutaan ringgit juga yang habis. Jadi, dan hasilnya kita kehilangan batu putih. Jadi saya setuju dengan pendapat sedemikian bahawasanya memandangkan jawatan kuasa mengenai batu putih akan diwujudkan, ianya elok untuk kita lihat apakah kesilapan kita pada waktu yang lalu. Kerana ini bukan kali pertama kita pergi ICJ, Nailah. Sebelum ni kita pernah pergi Pulau Sipadan dan Ligitan. Kita menentang Indonesia pada awal tahun 2000-an. So, tetapi dalam kes Sipadan Ligitan, kita berjaya mendapatkan kedua-dua pulau itu untuk berada dalam kedaulatan kita. So, saya rasa kita bukanlah sebuah negara yang pergi ICJ semata-mata untuk kalah, sebab kita pernah menang dulu bersama Indonesia. Tapi kekalahan bersama Singapura ini kita harus lihat supaya dan belajar daripada apa yang kekurangan. Mungkin dari segi archiving, saya tak tahu. Saya anggap dari segi archiving. Mungkin Singapura mempunyai sistem archiving, penyimpanan sejarah, dokumentasi sejarah yang lebih baik daripada kita. Mungkin. Saya tak pasti mengenai perkara ini. Tapi cuba kita lihat secara logik, mana-mana negara atau mana-mana pihak sekalipun yang ingin pergi ke mahkamah, sekiranya mempunyai dokumentasi, archiving yang bagus, sudah pasti akan menang. Kerana dengan dokumentasi yang bagus, mereka boleh memberikan penjelasan yang baik kepada hakim di mahkamah tersebut. Jadi mungkin kesilapan kita pada waktu itu adalah archiving dan dokumentasi yang kita boleh belajar untuk memperbaiki sekiranya ada future disputes, nanti ada urusan perbalahan di masa akan datang. Menarik apabila Prof mengatakan mungkin kita ada menggunakan peguam-peguam antarabangsa tersohor. Itu hanya satu tanggapan. Tetapi ini juga mungkin satu persoalan yang ditimbulkan rakyat Malaysia sendiri. Dan kalau bagi Prof, seorang pakar yang memerhati isu ini pun tak banyak maklumat mengenai kes batu putih ini, apatah lagi untuk rakyat Malaysia yang seperti Prof katakan, pastinya hal ini telah menggunakan duit rakyat untuk memperuntukkan perbelanjaan, guaman dan sebagainya. Adakah keperluan untuk kerajaan bertindak lebih terbuka atas dasar keterbukaan, kongsikan mungkin proses tuntutan yang diadakan di ICJ sebelum ini, mendedahkan mungkin perbelanjaan yang diadakan selama sepanjang proses ini supaya kalau kita nak move on, mengambil langkah seterusnya, kita boleh bertindak secara lebih terbuka dan ada elemen atau aspek accountability. Sudah pasti, kita adalah negara demokrasi dan asas kepada sebuah negara demokrasi adalah transparansi, keterbukaan. Mengapa? Sebab yang kita semua pembayar cukai dan kita semua rakyat Malaysia yang sayangkan negara. Kehilangan batu putih adalah tamparan hebat bukan sahaja untuk negara, untuk kerajaan, tapi untuk rakyat juga, kerana kita kehilangan apa yang ICJ pernah menyatakan batu putih itu milik Kesultanan Johor dulu. Tapi ianya sekarang tidak lagi, ianya bersama Singapura. Jadi kita perlu untuk mendapatkan penjelasan sepenuhnya. Mungkin ada sesetengah perkara yang confidential, tak mengapa, tapi perkara yang boleh dikongsikan, mungkin boleh dikongsikan dengan semua dari segi perbelanjaan, kepakaran yang digunakan dan juga apakah kekangan sewaktu melakukan hujahan di ICJ pada waktu ketika itu, supaya bila ada keterbukaan kita lebih tahu mengenai isu ini dan menerusi keterbukaan ini juga kita boleh mengenal pasti kesilapan yang telah kita lakukan supaya tragedi seumpama ini tidak berulang lagi. Jadi saya sangat sokong mengenai isu keterbukaan, terutama sekali apabila wang pembayar cukai dibelanjakan berjuta-juta ringgit. Menurut my presumption, mungkin berjuta-juta ringgit sebab nak pergi ICJ bukannya murah. Jadi perlu ada accountability di situ supaya kita tahu apakah yang berlaku sebenarnya sehingga menyebabkan kekalahan seumpama ini.
Okey, baik. Terima kasih Prof Sudi kongsikan pandangan susulan penubuhan pasukan petugas khas buat mengkaji semula kes Batu Putih. Itu saja masa kita ada. Terima kasih. Itu tadi Profesor Madya Dr. Muhammad Hazmi Muhammad Rusli, pensyarah kanan di Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia. Itu saja masa kita ada dalam Awani Global Jam ini. Bersama saya Nala Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.